Apa yang saya nak kongsikan hari ini, kalau kita lihat macam tadi rakan saya kata, tabiat kita di rumah menonton TV sambil makan dan aktiviti-aktiviti riadah ataupun exercise kita sekarang ini tak dibenarkan. Okey, so ini merupakan faktor-faktor biasa yang mungkin semua orang sudah tahu. Okey, tapi apa yang saya nak kongsikan pada anda pada hari ini iaitu apabila berlakunya masalah obesiti ini, dia akan menyebabkan berlakunya komplikasi. Komplikasi ini yang kadang-kadang ramai yang tidak tahu. Contohnya kalau kita lihat hari ini, okey, contohnya masalah-masalah kesihatan dan sebagainya. Dan lagi satu, kalau kita lihat hari ini, ramai masyarakat kita tidak tahu apakah punca obesiti yang berlaku pada kita pada hari ini. Okey, hari ini kita lihat hari ini ramai masyarakat kita hari ini kadang-kadang kita hari ini menerima apa saja yang berlaku. Contohnya kadang-kadang mungkin disebabkan oleh pemakanan kita menyebabkan kita obesiti. Okey, di sini saya nak bagi tahu anda, ramai di kalangan kita hari ini yang mencuba menurunkan berat badan, okey, menurunkan ataupun mengurangkan saiz badan. Okey, kerana apa kita harus ingat bahawa di mana ada perbezaan tentang obesiti ni. Pertama sekali dari segi berat badan, yang kedua dari segi saiz badan, bentuk badan. Ini merangkumi dalam aspek obesiti. Jadi kita lihat hari ini macam saya selalu katakan, di mana hari ini kalau kita nak selesaikan masalah, kita harus menyelesaikan punca masalah itu sendiri. Kenapa berlakunya obesiti? Kenapa kita gemuk hari ini? Kenapa kita apakah punca menyebabkan kita obesiti? So hari ini saya nak kongsikan kepada anda ada empat faktor. Empat faktor kenapa kita hari ini mengalami masalah obesiti. Yang pertama iaitu faktor tabiat, habit. Habit ni bermaksud kita tabiat makan, asyik makan je. Okey, dan ini akan menyebabkan akan berlakunya masalah obesiti. Okey. Okey. Yang kedua disebabkan oleh keturunan. Ini dia katakan genetik. Okey. Tapi di sini saya nak kongsikan kepada golongan-golongan yang mengalami masalah obesiti disebabkan oleh genetik ataupun keturunan. Sebenarnya masalah-masalah ini kita boleh atasi. Okey, sekiranya kita tahu bagaimana kita nak mengatasi masalah obesiti disebabkan oleh genetik. Ramai di kalangan masyarakat kita pada hari ini dihantui bahawa masalah genetik tidak boleh diselesaikan. Contohnya, ada kalanya di kalangan obesiti disebabkan oleh genetik ini selalu menyatakan bahawa keturunan saya semua besar-besar. Jadi memang tak ada peluang untuk nak menurunkan berat badan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita boleh menurunkan ataupun mengatasi masalah obesiti ini berpunca daripada keturunan. Nanti saya akan terangkan kepada anda. Okey, yang ketiganya pula, punca obesiti disebabkan oleh metabolisme. Okey, di mana hari ini kalau kita lihat di mana makanan-makanan yang kita makan ni tidak dapat dimetabolisme ataupun diungkai ataupun diselaraskan. Okey, itu yang kadang-kadang kita lihat okey, ramai di kalangan obesiti pada hari ini selalu memberi mempunyai rungutan. Dia kata saya tak makan banyak tapi kenapa badan saya semakin naik? Okey, dan ada juga di sebaliknya masalah obesiti. Contohnya kita lihat golongan-golongan yang bukan obesiti, kurus. Okey, kadang-kadang mereka juga merungut. Dia kata saya makan banyak tapi badan tak naik. Okey, jadi kalau kita lihat dari segi masalah habit tadi ataupun tabiat, dia makan banyak, dia makin gemuk. Kalau dia kurang makan, berat badan dia turun. Tapi di segi metabolisme ni pula, di mana makan banyak tapi badan tak naik. Ini disebabkan oleh disebabkan oleh metabolisme. Dan yang keempat iaitu punca disebabkan oleh hormon. Hormon yang tak stabil, yang ini akan mengganggu proses metabolisme, boleh mengganggu sistem endokrin kita untuk menjadikan glukos kepada
tenaga. Dan ini boleh menyebabkan berlakunya masalah obesiti. Sebagai contoh, kalau kita lihat hari ini, sebagai contohnya yang lebih jelas kita lihat, macam contohnya kita tengok seorang wanita sebelum berkahwin berat badan dia adalah normal, cukup ideal. Tapi setelah berkahwin, setelah melahirkan anak, okey, kita lihat bagaimana berat badan dia semakin lama semakin bertambah. Kalau kita interview, mungkin dia tak makan banyak. Okey, dia ikut macam seperti biasa. Tetapi kenapa badan dia semakin naik? Kerana disebabkan oleh hormon yang tak stable. So, jadi hari ini kita harus pastikan yang pertama, apakah punca obesiti kita. Okey, dan disebabkan oleh obesiti inilah yang akan menyebabkan risiko ataupun komplikasi. Contohnya kalau kita lihat hari ini di mana disebabkan oleh obesiti menyebabkan boleh berlakunya masalah seperti diabetes, masalah stroke, okey, masalah jantung, arthritis, tekanan darah tinggi. So ini di antara komplikasi ataupun kesan ataupun risiko apabila kita obesiti. So jadi mungkin ramai di kalangan rakan-rakan di dalam Zoom ini ingin tahu, okey, apakah di antara punca berlakunya masalah-masalah komplikasi tersebut. Okey, kenapa disebabkan oleh gemuk akan berlakunya masalah komplikasi seperti macam saya katakan tadi lah. Okey, tekanan darah tinggi, kencing manis, jantung, arthritis, stroke dan sebagainya. Okey, di sini saya nak kongsikan kepada anda secara asasnya. Okey, di sini kita lihat di mana glukos ataupun karbohidrat yang kita ambil. Okey, karbohidrat ni terdapatnya 3 jenis gula utama. Yang pertama sekali iaitu polisakarida, yang kedua monosakarida dan yang ketiga adalah disakarida. Okey, so jadi karbohidrat yang kita ambil ini akan ditukarkan kepada glukos. Dan glukos ni ataupun lebih mudah gula akan dimetabolismakan untuk menjadi tenaga. Okey, apabila tenaga dijadikan tenaga, maka tenaga itu tak digunakan, maka akan disimpan di dalam hati kita. Okey, dalam hati kita dan di mana hati kita ni ibarat satu organ yang kita boleh katakan sebagai store, dia boleh menyimpan. Tapi sekiranya glukos tersebut ataupun glukos tersebut semakin banyak, maka hati terpaksa merembes ataupun membuang, melepaskan glukos tersebut ke dalam saluran darah, dan ini akan menyebabkan di mana glukos tersebut akan membentuk lemak. Jadi apabila hati melepaskan iaitu glukos tersebut, dan glukos itu akan ditukar kepada lemak, dan ini akan menyebabkan di mana lemak tersebut akan berada di dalam saluran darah kita. Okey, dan ini akan berlakunya masalah aterosklerosis iaitu penyempitan salur darah, dan ini akan boleh mengakibatkan berlakunya tekanan darah. Okey, dan apabila kadar lemak ataupun kadar gula yang banyak berada di dalam saluran darah, maka di mana akan berlakunya kelikatan darah tersebut. Jadi maka secara tak langsung di mana perjalanan darah kita akan jadi perlahan. Okey, jadi apabila dia perlahan, dan ini akan menyebabkan iaitu penghantaran oksigen, penghantaran nutrien ke tisu-tisu ataupun ke sel-sel kita akan jadi lambat, dan ini akan menjejaskan tisu. Apabila tisu kita terjejas, maka sel organ itu akan terjejas. Contohnya, kalau sekiranya organ pankreas terjejas, maka pankreas tidak dapat menghasilkan insulin yang stabil, dan ini akan menyebabkan individu itu akan mengalami masalah diabetes. Okey, ini satu. Dan pada masa yang sama, kita tahu dalam saluran darah kita ni
juga terdapat toksin-toksin yang dibuang oleh sel kita, dan ini akan menyebabkan di mana buah pinggang kita terpaksa bekerja dengan lebih kuat. Okey, dan lama kelamaan akan berlakunya masalah kelemahan buah pinggang. Jadi kalau kita lihat contohnya racun, toksin, okey, tidak dapat ditapis oleh buah pinggang, maka di mana darah itu akan terus pergi mengalir ke arah jantung kembali, dan di situlah akan berlakunya contohnya kalau kita lihat di mana terdapatnya toksin, terdapatnya racun dan sebagainya yang di dalam darah tersebut akan menyebabkan sel-sel ataupun tisu-tisu jantung akan mengalami masalah, dan ini akan menyebabkan berlakunya kelemahan jantung. Ini di antara punca. Okey, punca disebabkan oleh obesiti dan menyebabkan berbagai-bagai komplikasi. So ini yang saya nak kongsikan supaya anda lebih faham. Okey, bagaimana flow ataupun perjalanan sistem dalam badan kita. Okey. So, sama juga kalau kita lihat seperti peranan hormon dengan obesiti. Okey, kalau kita lihat di mana pituitary gland kita akan menghasilkan satu hormon yang dikenali sebagai leptin. Okey, dan leptin ini bertanggungjawab yang mana hormon tersebut bertanggungjawab untuk mengawal selera makan, metabolisme, tekanan darah iaitu dan juga kadar denyutan jantung. Okey, so jadi apabila hormon ini berkurangan, maka ini yang kadang-kadang kita lihat bagi golongan obesiti akan mengalami masalah dari segi pengawalan selera makan dan akan mengganggu metabolisme. Okey, dan begitu juga seperti hormon yang dikenali sebagai kortisol. Okey, ini dia terus berhubung kait dengan sistem metabolisme dan juga dari segi tekanan. So ini yang kadang-kadang kalau kita lihat bagi golongan obesiti di mana apabila oksigen dan nutrien tidak cukup terutama sekali dihantar kepada organ-organ endokrin kita, maka hormon-hormon ini akan berkurangan dan akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan sistem dalam badan kita. Okey, maka secara tak langsung pada hari ini akan menjejaskan pembakaran gula tersebut. Okey, contohnya di antara juga yang mempengaruhi penghasilkan hormon ini juga adalah disebabkan oleh stres kita. Apabila kita stres, dia akan mengganggu kita punya keseimbangan hormon. Ini saya selalu kaitkan, apabila seseorang itu stres, maka hormon dia tidak akan seimbang. Dan ini akan mengganggu organ-organ yang sepatutnya menghasilkan hormon-hormon. Dan begitu juga kalau kita lihat hormon wanita seperti estrogen. Hormon estrogen ni merupakan hormon seks wanita, okey, dan juga mengawal perkembangan dan juga fungsi reproduktif wanita, contohnya di segi kitaran head, okey, dan juga dan apabila hormon estrogen ini dihasilkan secara konsisten, maka wanita ini akan menopause dia akan lebih lambat lagi okey. Dan di samping itu juga hormon estrogen juga mempengaruhi saiz badan, bentuk badan. Okey, jadi maka pada hari ini kalau kita lihat apabila penghasilan hormon estrogen yang stabil bagi golongan wanita, kita tengok bentuk badan, saiz badan. Okey, dan juga secara tak langsung dia akan menstabilkan berat badan seorang wanita tersebut okey. Dan begitu juga peranan insulin. Insulin juga memainkan peranan yang cukup penting di dalam pembakaran gula dalam badan kita. Jadi hari ini kalau kita lihat di mana golongan-golongan yang mengalami masalah obesiti, okey, dan ini di mana hormon insulin membantu untuk melakukan metabolisme glukos.
Jadi secara tak langsung pada hal ini kalau kita lihat di mana apabila berlakunya pengurangan kadar insulin, ini akan menyebabkan di mana kadar gula akan terdapat di dalam saluran darah, dan ini akan menyebabkan masalah penyempitan salur darah. Jadi sebut saja penyempitan hari ini bukan saja pada saluran jantung kita, malah di seluruh badan. Okey, ini di antara kalau kita lihat salah satu banyak simptom-simptom awal. Contohnya kalau kita lihat kaki kebas, ini pun salah satu faktor-faktor yang di mana insulin tidak dapat memetabolismakan gula tersebut. So, jadi pada hari ini di mana apakah hubung kait hormon dengan obesiti pada hari ini? Okey, bagi wanita hari ini apabila paras estrogen meningkat, mereka mengganggu pengeluaran insulin. Ini selalunya berlaku apabila seseorang wanita tu mengalami contohnya kalau kita lihat dalam apabila seorang itu period. Itu kadang-kadang kita tengok habit dia bertukar, kuat makan lah dan sebagainya. Okey. Yang akan membawa kepada gula darah meningkat ataupun tinggi. Dan ini kalau kita lihat hari ini dipengaruhi disebabkan oleh sistem endokrin. So, jadi hari ini kita lihat bukan saja disebabkan oleh pemakanan seseorang itu mengalami masalah obesiti, tapi disebabkan oleh hormon juga mempengaruhi. Okey, dan begitu juga kalau kita lihat kelenjar thyroid. Bagi wanita pada hari ini kalau kita lihat kelenjar thyroid hari ini menghasilkan itu hormon thyroxine. Okey, di mana hormon ini juga dapat membantu dari segi pengaliran darah. Okey, dan juga pada masa yang sama di mana hormon thyroxine juga boleh membentuk saiz badan seseorang. Okey, so jadi secara tak langsung pada hari ini kenapa saya menekankan di mana hormon memainkan peranan kenapa seseorang itu mengalami masalah obesiti. Okey, terutama sekali dalam keadaan masalah pandemik pada hari ini. Okey, kerana hormon ni selalu berkaitan dengan emosi. Jadi kalau kita hari ini tidak dapat melakukan rutin harian, contoh pekerjaan, okey, mungkin aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya, okey, mungkin yang berkebun atau sebagainya tidak dapat melakukan, maka akan berlakunya masalah stres, tekanan, okey, dan ini akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan hormon. Buktinya saya nak kongsikan kepada anda pada hari ini kita lihat hari ini masalah-masalah keluarga di Malaysia hari ini sejak pandemik pada hari ini, okey, di mana kadar penceraian, kadar pertelingkahan, bergaduh, okey, pasangan suami isteri kerana disebabkan oleh masalah pandemik, okey, stres. Dan ini akan menyebabkan perubahan hormon seseorang. So, jadi kalau kita lihat dari segi neuroscience menggambarkan kesan hormon pada otak dan kesihatan fizikal dan juga mental kita pada hari ini. Sama juga hari ini saya nak kongsikan kepada anda di mana salah satu kalau kita nak mengatasi masalah obesiti pada hari ini di mana kita perlu ada kesihatan dari segi fizikal dan juga mental. Okey, contohnya kesungguhan itu merupakan mental, merupakan dipengaruhi oleh emosi. Okey, sama juga hari ini kita lihat kenapa seseorang yang mengalami masalah obesiti ini sentiasa dalam keadaan stres. Contohnya dalam kemurungan. Okey, kadang-kadang kita lihat dari segi gaya hidup kerana selalu bersendirian, okey, kerana takut di aging, okey, direndahkan, okey. Ini dipengaruhi oleh mental pada hari ini. So, jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda
pada rakan-rakan di dalam Zoom ini, okey, selain pemakanan, di mana pengawalan emosi adalah amat penting. Kerana apa? Dia boleh mempengaruhi sistem badan kita. Buktinya saya kongsikan kepada anda. Seperti tadi saya nyatakan, seorang wanita sebelum berkahwin dalam saiz badan yang ideal ataupun normal. Okey, setelah berkahwin mempunyai 2-3 cahaya mata ataupun anak. Okey, kita tengok berapa tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, kita tengok keadaan semakin lama bukan semakin kecil, semakin besar. Tetapi apabila berlakunya masalah emosi, okey, emosi ataupun stres kepada wanita tersebut, contohnya berlakunya penceraian, kita tengok tidak sampai 6 bulan, kita tengok bagaimana badan seorang wanita tu boleh bertukar, yang selama ini mungkin 20 tahun, 30 tahun tidak dapat menurunkan berat badan, dalam tempoh 6 bulan mendapat badan yang ideal kerana disebabkan oleh stres ataupun perubahan hormon tersebut. So ini yang saya nak kongsikan kepada anda, bagaimana cara untuk kita mengatasi masalah punca-punca masalah obesiti tersebut. Okey. So jadi kalau hari ini kita lihat di mana untuk kita nak menyelesaikan keempat-empat masalah punca obesiti pada hari ini, sebenarnya jawapan dia adalah pada satu produk yang dikenali sebagai MANA. Kalau kita lihat di kat sini, kita lihat selain dia boleh meningkatkan sistem imun di mana dapat mengatasi 5 punca masalah kesihatan pada hari ini. Okey, contohnya masalah berpunca daripada daripada sel di mana berlakunya penuaan sel, berlakunya kelemahan sel. So jadi hari ini kita lihat di dalam kandungan produk MANA ini dia mengandungi tiga elemen penting. Okey, pertama sekali adalah minyak biji Cibaton, dan kita tahu bahawa mengikut fakta dan juga mengikut klinikal bahawa minyak biji Cibaton pada hari ini kaya dengan vitamin, okey, kaya dengan mineral, okey, kaya dengan protein, dan dia mempunyai 12 elemen. Itu yang kalau kita lihat melalui informasi dalam internet, okey, kita boleh search di mana dia mempunyai lebih 400 nutrien yang terdapat dalam biji buah Cibaton. Okey, dan di samping itu juga, okey, di mana hari ini produk MANA ini juga telah diperkayakan dengan flavonoid Cibaton. Okey, memang di dalam buah Cibaton ini terdapat flavonoid. Okey, tapi hari ini kita tingkatkan lagi. Kerana apa? Untuk penyerapan dan juga penyerapan nutrien yang terdapat di dalam makanan ke tubuh badan kita. Dan yang ketiga, okey, dia mempunyai rangkaian polisakarida mikromolekul. Kerana apa? Molekul yang halus mudah diabsorb atau diserap oleh badan kita. So jadi hari ni kita lihat macam saya katakan tadi, okey, berpunca daripada masalah habit, okey, tabiat disebabkan oleh metabolisme. So jadi hari ni kalau kita lihat di mana produk MANA ini boleh memperbaiki sel. Okey, boleh memperbaiki sel. Kerana apa? Sel kita sendiri mempunyai sifat di mana dia boleh memperbaiki diri dia dan juga dia boleh membiak. Ini kita lihat. Dan di samping itu juga, okey, kalau kita lihat hari ini, nutrien terdapat dalam MANA ini iaitu lebih pada 428 boleh meningkatkan ataupun mengaktifkan nukleus kita, terutama sekali masalah genetik, di mana dia boleh ubah dari segi DNA dan juga RNA. Okey, jadi secara tak langsung bagi golongan yang mengalami masalah obesiti disebabkan oleh genetik dapat diselesaikan. Dan seterusnya masalah hormon. Okey, di mana di dalam kandungan-kandungan seperti asid lemak, okey, asid linolenik, okey, di mana kalau kita lihat hari ini dapat membantu sistem endokrin, di mana terutama sekali dapat membantu mengaktifkan pankreas kita untuk menghasilkan insulin, di mana insulin dapat membantu memetabolismakan glukos tersebut. Okey, ini kita lihat okey. Dan
di samping itu juga, di samping produk mana, di mana kalau kita nak menurunkan berat badan, di mana kalau kita perhatikan hari ini, banyak di kalangan masyarakat kita pada hari ini menggunakan kaedah iaitu membuang air di dalam badan untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini itu pun salah satu sekiranya individu tersebut obesiti disebabkan oleh tabiat. Okey. Tapi di sini kalau kita lihat intestine ini di mana fungsi dia adalah untuk apa? Untuk membersihkan usus kita. Terutama sekali usus kecil dan juga usus besar kita. Okey. Jadi apabila usus kita dapat dibersihkan, maka secara tak langsung berat badan kita akan kurang. Saya boleh beri jaminan kepada tuan-tuan dan puan-puan di mana hari ini dengan pengambilan intesti dalam tempoh 1 ke 14 hari akan menurunkan sekurang-kurangnya di antara 1 ke 5 kg. Okey, kenapa saya kata saya boleh beri jaminan kepada anda? Yang pertama sekali di mana di dalam usus kita yang khusus yang kita pada hari ini kerana terdapatnya toksin-toksin ataupun bahan-bahan kumuh yang melekat dalam usus kita. Okey. So jadi dengan pengambilan intesti ini dapat membersihkan, dapat membuang kotoran-kotoran terdapat usus kita. Jadi ada kemungkinan di mana bahan-bahan yang dibuang itu di antara 1 ke 5 kg. Itu yang saya boleh katakan kepada anda dengan pengambilan intesti pada hari ini dapat menurunkan, boleh membantu menurunkan berat badan anda. Dan di samping itu apabila usus kita bersih, maka penyerapan nutrien yang kita ambil seharian dapat diserap oleh badan kita dan digunakan oleh sel kita. So, jadi secara tak langsung pada hari ini secara umumnya di mana intestin ini dapat membantu menurunkan lipid darah, okey, mendetoksifikasikan, membuang toksin, memperbaiki masalah kulit terutama sekali bagi golongan pesakit-pesakit diabetes yang mengalami masalah kulit kering, membantu mengurangkan lemak. Okey, di mana secara tak langsung di mana kandungan yang terdapat dalam intestin ini iaitu daun buah sibaton ini dapat membantu memetabolismakan terutama sekali dari segi untuk membakar lemak tersebut. Okey. Jadi bagi golongan yang mengalami masalah hormon terutama sekali wanita, okey, di mana pengambilan bel ataupun kombinasi mana bel dan juga intestine ini dapat menstabilkan kadar hormon iaitu sistem endokrin. Kita tahu bahawa tadi saya terangkan bahawa di dalam mana boleh membantu mengaktifkan sistem endokrin dan ditambah dengan pengambilan bel juga dapat mengaktifkan endokrin sistem kita, terutama sekali kalau kita lihat dari segi pituitary gland bagi wanita, terutama sekali ovari dapat menstabilkan estrogen dan juga progesteron. So macam saya nyatakan tadi bahawa estrogen juga, hormon estrogen juga boleh mempengaruhi seseorang itu mengalami masalah obesiti. So jadi dengan pengambilan kombinasi intesti, mana dan juga bel dapat mengatasi masalah obesiti yang berpunca daripada metabolisme dan juga masalah hormon. Okey. Jadi ini di antara yang kita katakan bahawa di mana bagaimana produk bel ini bekerja di dalam badan kita. Okey. Dan di samping itu juga, produk BUS kapsul ini merupakan satu produk yang membantu untuk membuang heavy metal ataupun logam berat di dalam badan kita. Dan ini juga di antara punca-punca menyebabkan berlakunya masalah
kita yang dikenali sebagai kekeliruan nukleus, okey, dan juga boleh menyebabkan gangguan kepada tisu, bergangguan kepada organ-organ yang dapat yang membantu untuk melakukan metabolisme gula tersebut. So saya selalu sarankan kepada bagi golongan yang ingin menurunkan berat badan, terutama sekali masalah-masalah genetik, ambil produk BUS ini untuk apa? Untuk kita mendetoksifikasikan toksin yang di dalam sel kita, terutama sekali di dalam nukleus kita. Okey, so jadi pengambilan produk BUS ini digalakkan iaitu 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Okey, kerana apa? Kerana logam-logam berat ini sukar untuk dinyahkan oleh badan kita pada hari ini. Okey, so jadi ini merupakan ekstra kalau kita nak lakukan. Ini adalah pengambilan every 3 month. Ini kita lihat. Okey. Dan satu lagi iaitu produk saji jingka. Okey, produk saji jingka ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini bagus untuk bagi golongan-golongan yang obesiti disebabkan oleh tabiat ataupun habit. Okey, kerana dengan ramuan yang terdapat dalam saji jingka ini di mana dapat membantu iaitu untuk mengatasi masalah gastro ataupun perut kita, terutama sekali bagi golongan yang perut tak boleh kosong, contohnya masalah gastrik. Saya sarankan di mana hari yang pertama sehingga hari yang kelima ambil 1 seceh sehari, dan selepas itu kita ambil 2 seceh ataupun 2 paket sehari. Okey, jadi secara tak langsung di mana saji jingka ini dapat membantu mengurangkan penghasilan gas perut yang banyak. Okey, dan juga dapat juga mengaktifkan sel-sel perut kita sekiranya ada berlakunya masalah ulcer. Okey. So jadi secara tak langsung pada hari ini di mana kalau kita lihat dalam ramuan jingka ini ataupun formula ini terdapatnya banyak buah-buah. Okey, jadi manisan buah ini juga okey dapat membantu untuk membakar glukos di dalam badan kita. Okey, dan satu lagi, okey, ini sekiranya kalau kita lihat di mana walaupun kita tahu bahawa Implas ini di mana produk yang khusus untuk pesakit diabetes, dan kita tahu pesakit diabetes ini juga okey kadang-kadang dipengaruhi disebabkan oleh obesiti. Okey, so jadi dengan pengambilan kombinasi mungkin kita lihat bagi kombinasi bagi pesakit obesiti atau masalah obesiti ini, macam mana nak mempercepatkan pembakaran glukos, iaitu pengambilan Implas ini digalakkan. Kerana apa? Implas ini di mana dia lebih kepada berfokus membantu memetabolismakan gula yang kita ambil seharian. Okey, dan di samping itu juga dapat membantu mengurangkan beban hati kita untuk menyimpan glukos yang banyak. Okey, so jadi secara tak langsung pada hari ini Implas ini okey amat sesuai bagi golongan-golongan masalah obesiti yang melakukan exercise pada hari ini. Dia apabila kita lakukan exercise, maka proses pembakaran lemak itu ataupun gula itu akan lebih cepat. So jadi dengan pengambilan Implas ini dia akan membantu mempercepatkan lagi proses pembakaran gula ataupun lemak tersebut. So ini di antara kombinasi-kombinasi iaitu produk untuk bagaimana kita nak menurunkan berat badan kita dalam keadaan pandemik pada hari ini. Kerana apa? Kerana kita punya culture, okey, dan sekarang ni environment yang menyebabkan kadang-kadang kita terpaksa makan banyak dan sebagainya dan takut dengan masalah kesihatan. So jadi kombinasi iaitu Implas, Mana, okey, dan juga Intesti. Okey, bagi golongan-golongan yang masalah obesiti disebabkan oleh hormon, iaitu pengambilan seperti Intesti, Mana dan juga Bel. Okey, dengan pengambilan Intesti
di mana saya boleh beri jaminan kepada anda akan berlakunya penurunan. Okey, jadi untuk nak membentuk badan individu tersebut di mana digalakkan pengambilan bel. Okey. So jadi hari ni kita lihat jadi untuk nak mempercepatkan proses penurunan. Ini saya bagi tip kepada anda di mana hari ini kita harus ingat bahawa di dalam SN1 pada hari ini, apakah keistimewaan SN1 ini pada hari ini, kerana kita mempunyai satu kaedah rawatan yang dikenali sebagai sibak terapi. Di dalam teori sibak terapi, di mana teori yang pertama iaitu badan kita merupakan doktor yang terbaik. So jadi hari ini untuk nak menjadikan badan kita sebagai doktor yang terbaik dan juga untuk nak melihat kesan yang lebih cepat apabila kita mengamalkan produk SN1 ini, di mana saya bagi tip kepada anda ada 4 perkara penting. Contoh yang pertama, badan kita perlukan makanan yang terbaik. So jadi maka pada hari ini kita lihat bagi golongan obesiti pada hari ini, di mana dia perlukan nutrien yang terbaik untuk apa? Untuk badan kita menjalankan proses-proses metabolisme tersebut. So jadi bagi golongan yang obesiti, saya nasihatkan iaitu kita jaga makan, kita pilih makan, kawal pemakanan, dan di samping itu juga yang kedua pentingnya adalah pengawalan emosi, di mana anda harus mengawal sentiasa dalam keadaan sentiasa keadaan positif. Jangan rasa rendah diri, jangan anda rasa give up dengan keadaan anda, di mana anda harus sentiasa dalam keadaan yang positif. Dan yang ketiga, iaitu spiritual yang terbaik. Jadi nak mempercepatkan proses penurunan bagi golongan obesity ini, di mana spiritual anda kena kuat, iaitu semangat. Dan anda harus believe bahawa berat badan anda akan turun. Ini merupakan faktor psikologi. Iaitu you must believe bahawa ini merupakan salah satu faktor yang akan mempercepatkan proses penurunan. Contohnya, di mana mungkin hari-hari anda buat ambil measurement anda. Contoh, hari-hari anda timbang berat berapa, saiz pinggang berapa, saiz punggung berapa, saiz peha berapa, saiz lengan berapa, saiz dada berapa. Mungkin besok anda buat. Ini merupakan salah satu psikologi untuk membantu untuk menurunkan berat badan. Dan kalau boleh gunakan satu reason yang kuat untuk memberi supaya spiritual anda lebih yakin bahawa anda akan lebih penurunan berat badan itu lebih cepat. Dan yang keempat, gaya hidup yang terbaik. Maksudnya walaupun dalam keadaan pandemik di mana jangan kita duduk saja, dan saya nasihatkan kepada anda jangan duduk terlalu lama. Duduk mungkin kita duduk dalam setengah jam ataupun 45 minutes, kita berdiri. Kerana hari ini salah satu faktor bagaimana kita nak melancarkan sistem dalam badan kita ini. Jadi kalau kita nak menurunkan berat badan, jangan terlalu duduk, jangan selalu asyik tidur di mana hari ini kita lakukan aktiviti dengan pengambilan, contohnya pengambilan produk kombinasi produk SN1 tadi seperti Intesti, Mana, dan juga Implas. Ini dapat membantu membantu kita mempercepatkan proses pembakaran. Jadi apabila anda lakukan sedikit pekerjaan, anda cepat berpeluh. Dan jadi secara tak langsung pada hari ini di mana gula-gula itu dapat dibakar dengan lebih pantas. Lakukan senaman iaitu sekurang-kurangnya berjalan dengan laju. Jangan paksa. Ramai di kalangan individu yang mengalami masalah obesiti ini terlalu memaksa. Apabila anda terlalu memaksa akan menyebabkan stres kepada anda, dan ini akan mengganggu proses penurunan
berat badan. Ini kita lihat. So fokus kepada 4 perkara tersebut. So 4 perkara ini dapat membantu mempercepatkan proses penurunan berat badan dan juga membantu proses kesembuhan ataupun proses mempercepatkan proses kesihatan kita pada hari ini. Okey. So, sebagai contoh hari ini ini saya nak kongsikan kepada anda. Okey, table ini sebenarnya saya dah siapkan. Okey, contohnya, okey, masalah obesity. Okey, apa punca dia? Punca disebabkan oleh habit ataupun tabiat. Okey, asyik makan je kerja dia. Okey, selera makan dia tinggi. Okey, so jadi apakah produk yang sesuai? Iaitu produk Intesti, Mana dan juga Implas. Okey, dari segi dosis, Intesti ni anda ambil pada waktu malam sebelum tidur. Okey, produk Mana ambil minimum 2 pagi dan juga 2 malam. Okey, dan disyorkan, disarankan iaitu bangun saja kita bangun tidur, kita ambil 2 biji kapsul Mana. Iaitu pada waktu perut kita kosong. Okey. Okey. Dan Implas kita ambil 2 pagi dan juga 2 malam. Dan kita boleh ambil bersama dengan Mana. Okey, di segi dosis. Okey. So, apakah kesan rawatan selepas pengambilan ketiga produk ini? Okey, yang pertama daripada hari yang pertama sehingga hari yang kelima. Okey. Di mana anda akan dapati najis apabila anda bangun pagi, di mana anda akan buang air besar, di mana najis anda akan hitam. Okey, mungkin lebih banyak daripada sebelum ini. Okey, dalam pada masa yang sama, mungkin daripada tempoh hari pertama ke hari yang kelima, badan anda akan rasa letih, rasa berat. Okey, mungkin rasa malas. Okey, dan ada rasa tiada selera makan. Dan ada juga di kalangan golongan ini, di mana lepas pengambilan produk ini bukan saja masalah selera makan, kadang-kadang selera makan dia bertambah. Saya selera akan bertambah. Okey, dan apa di antara kesan rawatan lagi, iaitu dari pertama ke hari kelima, di mana badan dia akan rasa panas dan mudah berpeluh. Okey, buat sedikit pekerjaan dia cepat berpeluh. Okey, so jadi untuk mengatasi kesan-kesan rawatan tersebut, di mana dinasihatkan okey, minum air lebih. Okey, jangan risau walaupun kadang-kadang ramai orang kata bahawa minum air banyak ni di antara punca gemuk. Tidak. Okey, di mana air merupakan agen detoksifikasi yang terbaik. Okey, tapi dinasihatkan jangan minum air sejuk, air dalam icebox. Okey. Okey. Yang kedua, kawal pemakanan. Okey, kurangkan pengambilan makanan yang bersifat karbohidrat, contohnya nasi, mi, roti. Okey, kurangkan sedikit. Okey, dan dinasihatkan jangan menahan lapar. Kadang-kadang bagi golongan yang ingin menurunkan berat badan ni selalu menahan. Okey, tak nak makan pasal nak turun berat badan. Dan ini apabila perut kita kosong akan menjejaskan masalah perut kita juga, dan ini akan boleh menyebabkan komplikasi, contohnya gas, mungkin jadi gastrik dan sebagainya. Okey, lakukan sedikit senaman. Kerana apa? Di sini saya nak bagi tahu anda, sekiranya anda ambil Mana digabungkan dengan Implas, di mana anda mudah berpeluh, di mana proses pembakaran gula tu akan lebih cepat. Okey, so jadi dinasihatkan lakukan sedikit senaman. Walaupun anda lakukan sedikit senaman, tapi anda tengok peluh anda keluar. Okey, dan di samping itu juga, jika ada masalah kesihatan, contohnya bagi golongan obesiti, masalah tekanan darah, kencing manis atau sebagainya, okey, ubat diambil mengikut jadual. Okey, ubat ikut jadual dan jarakkan di antara 1 atau 2 jam pengambilan dengan produk. Okey. So ini di antara nasihat-nasihat yang saya berikan, dan di samping itu juga okey, di antara kesan-kesan yang saya tak nyatakan di sini, di mana bagi golongan-golongan obesiti yang mengalami masalah kesihatan, contohnya kencing manis ke darah tinggi, di mana mungkin akan berlakunya gatal kerana toksin ataupun kotoran dibuang melalui kulit, dan mungkin kulit kita agak kering. Itu yang saya nasihatkan, banyakkan minum air, dan disarankan di mana sentiasa bersemangat.
Okey, yakin berat badan boleh turun. Okey, sentiasa buat ukuran. Di mana mungkin kita buat hari-hari. Okey, kalau tak ada masa kita buat 2 hari sekali, 3 hari sekali. Di mana ini merupakan salah satu kaedah bagaimana untuk kita nak mengaktifkan sistem badan kita iaitu dari segi psikologi okey, kawal emosi kita, jangan terlalu stres dan yang paling penting yakin dan percaya dan di sini saya minta saya kongsikan kepada anda di mana konsisten ambil produk yang saya cadangkan ini iaitu 1 ke 3 bulan dan anda akan nampak keputusannya. Okey, ini kita lah. Ini contoh di antara yang perlu anda lakukan Okey, so ini di antara perkongsian saya pada malam ini.